saya dah bagi sebenarnya sebelum ni dah diberi penerangan kan awal-awal dulu. Kemudian minggu lepas saya bagi slide untuk kajian lapangan ni dan juga contoh macam mana nak buat lah, cuma saya tak sediakan, tak tunjuk folio yang dah lengkap, kerja lapangan yang dah lengkap. Okey, sebenarnya dalam kamu cari dalam Google pun macam-macam kamu boleh jumpa contoh sebenarnya lah. So minggu ni kita dah boleh start mula lah. Apa dia? Ada soalan apa? Boleh tak apa. Boleh tak ada masalah. Gilah solat dulu. Ini kita pun rekod yang ni. Sila. Okey. Okey, yang pertama sekali. Salah ni. Nak setting. Okey, yang pertama sekali okey, ini dokumen ni, dalam bentuk dokumen ni saya dalam bentuk Word, Words saya dah share waktu minggu lepas. Kalau tak faham juga tak apa, tak ada masalah. Saya terangkan lagi sekali. So, ini adalah dia punya muka surat depan. Ini contoh daripada internet je saya ambil nanti. Jangan risau, nanti saya share. Yang ni paling simple. Sebabnya objektif dia cuma ada 3, sedangkan kalau kamu baca yang dalam dokumen lagi saya cakap dalam dalam file yang saya bagi ni, kamu perlu ada at least 6 kena ada objektif kerja lapangan, perlu ada 6 objektif ikut tugasan. Okey, ini pemarkahan yang betul lah untuk PT3. Okey, tapi kalau kamu tengok di dalam contoh ni, nak besarkan sikit. Percaya pun. Okay, kalau tengok dalam contoh ni, dia bagi 3 je. Simple sangat. So tak ada masalah. Kamu nanti untuk buat objektif, ambil je daripada file yang saya dah bagi ni. So tajuk kita adalah, kalau kita tengok kat sini, nak kena isi tajuk dia. Di sebelah macam mana? Okay, kat sini pun ada dia punya contoh muka surat hadapan. Okay, ni muka surat hadapan. Kalau kamu nak buat secara bertaib, just copy paste yang ni je. Tak perlu susah-susah. Sini dia punya tajuk muka hadapan. Sekiranya kamu tulis tangan, kamu ada buku, ada 2 option lah untuk tulis tangan, sama ada kamu buat dalam buku dalam kertas A4 ataupun buat je dalam buku buku nota kamu yang panjang tu. Okay, so start dengan tak payah koyakkan pun buku tu, just buat terus dalam tu. Dia macam nota lah kepada kamu. Okay, so ini adalah contoh muka hadapan. So tajuk kita adalah fenomena pembuangan sisa domestik di kawasan setia alam. So tulislah nama kelas kamu, nama guru geografi kamu, saya lah. Okay, so nama ni tak boleh nak edit kat sini. Inilah tajuk kita, fenomena pembuangan sisa domestik di kawasan setia alam. Okay, ini sebenarnya untuk form 1 ni saya nak buat pengenalan kepada kamu je lah dulu. Kita tak straight untuk PT macam format PT3 betul lah. Ini nak bagi pendedahan kepada kamu. Ada yang baru masuk? Okay. Okay, itu muka surat hadapan. Okay. Okay, yang kedua berkaitan dengan jadual kerja. Okay, ini contoh yang pelajar ni buat. Yang dia buat ni memang sangat simple lah. Apa yang dia nak lah. Kalau dikira daripada file yang saya bagi tu, okay, ini contoh jadual kerja. Yang perlu ada, yang pertama sekali mendengar taklimat berkaitan dengan kerja. Yang ni mesti ada. Yang atas ni mesti ada. Okay, sebab kita buat secara serentak, ada semut kacau saya. Kita buat secara serentak berapa hari bulan hari tu nanti cek balik. Yang awal-awal dulu kita buat. Bulan 9 ke bulan tu kan?
Dah 8 kot kalau tak salah. Nanti saya check balik. Saya paste balik poster dia. Okay. Yang kedua, so ini yang kita buat hari ni. Kita nak perbincangan tentang penghargaan dan kawasan. So kamu kena tulislah tarikh kat sini. Tulis. Tulis pen pembulan tu lagi. So kat sini kamu tulislah hari ni berapa hari bulan. So tulis 11 hari bulan. Balik. 11. Kita nak tulis pula. Keluarlah inya. Okey, 11 hari bulan 10, 20, 21. Hari apa hari ni? Hari Isnin. Okey, macam tu je. Cikgu, Ya saya. cikgu akan share file ini dalam kelas ke cikgu? Yes. Actually saya dah share tapi saya tertinggal kelas 1 AE. Okey Nanti saya share. cikgu. Okey, saya share lagi sekali. Okey, jangan risau. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Saya akan share dalam bentuk Word. Sebenarnya kalau nak buat, kalau kamu tak ada laptop sendiri ataupun nak guna laptop, nak buat bertype lagi senang. Kamu boleh copy paste je. Untung tahu ini. Boleh copy paste je ni. Cuma kamu tambahlah apa yang kamu dah buat. Okey, next. Cikgu, Ya, saya. tapi jadual ni tak sama dengan file yang cikgu share tu. Ya betul. Yang ni saya betulkan sedikit. Sebab tu nanti saya akan share lagi yang ni. Okey cikgu. Alright, okay. So ini perbincangan. So hari ni kita ada buat perbincangan. Yang ni lah apa yang kamu buat hari ni. So kononnya esok 12 hari bulan kamu nak buat muka hadapan. Tapi sebenarnya lepas ni pun kalau kamu sempat nak buat boleh je buat. So tulis je lah tarikh hari ni 11 hari bulan 10, 20, 21 hari Isnin. Tapi lebih senang kamu buat kalau dalam satu hari tu masukkan dalam satu kolom. Okey, seterusnya esok kamu nak tulis objektif. Buatlah. 2021 Selasa. Kat mana? Mestilah di kediaman rumah masing-masing. Okey, so tengoklah ataupun kamu weekend kamu nak lamsam. Terus lamsam tu maksudnya sekali harung nak buat objektif, kaedah kajian, membuat soalan. Buatlah tarikh tersebut. Okey, weekend ni apa? Tapi dah boleh rentas negeri kot, ada ramai nak balik kampung kan. So buatlah sebelum cuti ni, sebelum weekend. Okay, so kalau nak buat weekend tulislah 16 hari bulan. Okay, 16 hari bulan. Ikut tarikh yang kamu buat kerja. Kena sentiasa update lah. Hari apa ni? Hari Sabtu Hari Sabtu. Okay, kamu faham lah kan macam mana nak buat ni. Seterusnya kamu bagi tahu bila buat pentelakaran, bila kamu pergi ambil gambar. Setiap subtopik tu yang kamu buat tu kamu kena update dalam jadual ni. Tak kisahlah panjang, ni bergantung kepada kamu. Banyaknya bilangan tarikh ni bergantung kepada kamu. So untuk sebenarnya kalau tarikh sebenarnya dia buat dalam masa 3 minggu sahaja. Lepas tu kamu hantar. Tapi untuk kali ni kita diberi kelonggaran, kita buat selama 4 minggu. Okey, ada yang kamu buat sendiri. Saya tunjuk macam mana nak buat. Kemudian lepas kelas ni atau bila-bila kamu free boleh terus buat. Yang bawah ni mesti ada, wajib ada melengkapkan dan menghantar tugasan kepada guru geografi sama ada secara email, WhatsApp atau Telegram. Okey, ni tak apalah. Nanti akhir sekali kamu perlu compile dalam bentuk PDF. Even kamu buat dalam Words pun kamu compile dalam bentuk PDF. Kemudian send kepada saya melalui Google Classroom. Yelah, saya cakap sebulan. Sebab tadi kan cakap 3 minggu. So tu yang cakap 4 minggu, nak cakap lebih sikit seminggu kan. 4 minggu tu bersamaan dengan sebulan. Pandai Amir Syamil ni. Okay, so jadual kerja mesti selalu diupdate sekiranya ada kerja-kerja berkaitan dengan kerja lapangan yang dilaksanakan. Okay, so kalau sepanjang kamu nak buat tu nak tanya cikgu betul ke macam ni boleh, tak ada masalah. Okay? Tak apa, korang dengar, bukan korang bercakap pun. Okay, so next ini adalah susunan senarai kandungan ikut sahaja. Okay, ikut sahaja yang ni. Okay, perlu ada jadual kerja. Muka surat ni tinggalkanlah dahulu sebelum compile. Kita tak perlu buat lagi muka surat lah. Dah siap semua. Barulah buat muka surat tersebut. Okay. Ni pun copy paste je yang ni. Settle. Okay. So apa yang perlu kamu tengok kita buat. Jadual kerja dah, penghargaan.
Alright. Ini penghargaan. Okay. Nanti saya akan sharekan juga link ni, kamu nak copy paste pun tak ada masalah sebab ini nak bagi pendedahan kepada kamu saja dulu kan. Okey, nak bagi yang baru masuk boleh tulis tangan ataupun boleh guna boleh bertaip. Pelonggaran untuk tahun ni sajalah. Tahun depan kalau bersemuka 100% kena buat secara kena buat bertulis sajalah. Kisah ni penghargaan, buatlah sikit. Kalau kamu nak copy paste, tak galakkan tapi bolehlah kan. Okey, bolehlah tulis Alhamdulillah dan syukur dipanjat kepada Ilahi dengan, kamu tukarlah. Menyiapkan kerja khusus, tukar tingkatan 1, dah. Saya, jangan ambil nama ni pula, letak nama sendiri. Tukar nama cikgu, bukan Nurul Syuhada tapi Nurul Syahidah. Ejaan mesti betul, Nurul Syahidah rapat-rapat, okey? Tulis je. Next. Saya rasa pendahuluan ni tak perlu. Tak ada kan? Tak ada, tak payah buat. Yang tak ada, tak payah buat. Kalau kamu nak tiru sebiji pun jangan buat. Cikgu, Kristai, kalau kita buat satu grup untuk subjek ini dan kajian ini selagi senang untuk bincang, kita tak boleh chat sebab Cikgu Hazliza block chat. Oh ya ke? Tak apa, tanya PM saya je terus, lagi senang. Okay? Sebab nak buat grup takut. Korang dah tak boleh sembang dalam satu IS tu. Betul, tengok Syami dia tak nak sabar-sabar. Sebab cikgu satu hari kita chat kan, sebab tu cikgu dah block. Oh, kesian korang. Tak ada grup yang tak rasmi ke apa ke, tak ada? Tak ada cikgu. Okey, nanti saya akan pertimbangkan dia. Sebab ada yang nak buat macam, okey, nanti kita tengok dulu macam mana. Okey, penghargaan dah, kawasan kajian. Kalau kat sini pendahuluan tak perlu. Okey. Kawasan kajian dulu. Okey, kawasan kajian tengok kat sini dulu. Okey, so yang ni paling simple untuk kamu. Kawasan kajian saya terletak kat mana? Kamu nak tengok berkaitan dengan sisa domestik tu. Kat area kamu tu ada kawasan kilang, lagi bagus. Boleh buat juga yang tu. Ataupun contoh kalau kat saya, kat rumah saya ni kawasan kajian saya terletak di Setia Perdana, Setia Alam, Shah Alam. Cikgu boleh tulis secara apa? Apa maksud secara apa ni? Bertaip atau tangan? Cikgu masa lewat sebab adik saya guna. Okey, faham. Saya dah bagi tahu tadi, nak tulis boleh, nak buat boleh diberi dua pilihan, sama ada bertaip ataupun bertulis. Okey. Untuk tahun ni je lah, okay? Sebab kita tak bersemuka untuk memudahkan kamu, lagipun kita do online apa semua, so untuk memudahkan kamu ada baiknya buatlah secara bertaip. Tapi kalau nak bertulis pun tak ada masalah, boleh. Mana-mana yang kamu rasa senang untuk kamu, kita tak nak susah, tak nak pening kepala. Kira pening dah duduk rumah lama kan. Okay, yes, apa pula angkat tangan ni? Nampak pula. Yes, Aira. Ada soalan ke? Kalau type tu kan nanti kena print tanpa dalam buku atau secara tu je boleh? Tak payah. Tak boleh pula. Tak payah. Buat, kamu confirm dah type dalam Words kan? Okay, Words tu tukar kepada PDF. Yang seketul yang dah siap tu, boleh hantar terus. Tak perlu type, tak perlu print out. Alright. Compile dalam PDF je, kata online kan. Okay, buat secara bertulis sakit tangan banyak lah pula dia punya. Kau suka lah, yang mana rasa senang. Bukanlah type lagi senang kot ya. Cikgu kena buat lapangan kajian ni, kena buat pasal apa? Oh, tadi tajuk saya dah bagi tahu, iaitu berkaitan dengan fenomena ni. Fenomena pembuangan sisa domestik di kawasan Setia Alam. Maksudnya sampah-sampah kat Setia Alam lah. Kalau kamu duduk kat Meru, tukar di kawasan Meru, di kawasan tempat tinggal kamu maksudnya. Okay, so kawasan kajian saya terletak di, saya bagi contoh diri sendirilah, Setia Perdana, Shah Alam, Selangor. Okay, Setia Perdana merupakan sebuah taman perumahan yang terletak di dalam daerah Shah Alam, iaitu berdekatan dengan kawasan kajian saya. Okay, kalau kamu ada nak buat kawasan kilang, boleh je, tak ada masalah. Ataupun di kawasan pelupusan sampah pun boleh, tak ada masalah. Okey, kawasan ini
Okay, so saya kena ambil salah satu kawasan di area Setia Alam ni yang berkaitan dengan sisa domestik. So kalau saya nak ambil, korang tahu tak ada kawasan kita semula di Setia Alam. Okay, kamu nak ambil yang tu pun boleh. Okay, yang kamu boleh kaitkan dengan sisa domestik. Boleh, memang kena buat dekat kawasan tempat tinggal kamu. Okay, bukan kat Setia Alam. Kalau kamu kat Meru lah. Kalau kamu duduk kat Kelang lah. Kalau kamu duduk kat Subang, tak ada kan yang duduk Subang pergi sekolah kat Setia Alam kan? Kat Subang lah. Maksudnya di tempat kamu. Okay. So bagi tahulah sikit bentuk bumi yang terdapat di kawasan tempat kajian tersebut. Sama ada tanah pamah yang rata dan ada saliran tu, ada sungai lah. Mana tu sungai area sini kan? Tak ada, tak payah buat. Cakap je kalau tanah beralun. Tapi rasanya kebanyakan di sini adalah, majoriti di sini adalah tanah pamah yang rata. Okay, terdapat banyak infrastruktur yang dibangunkan di tanah pamah seperti tempat beribadat, beristiadat. Saya share juga yang ni dalam link. Sekolah, pertempatan, pasar raya, pokok kelapa sawit tak ada kat sini. Dan sebagainya. Maksudnya kawasan perumahan saya saja ke satu kawasan Setia Alam ni? Kawasan tempat kajian kamulah yang kamu nak kaitkan dengan kawasan sisa domestik. Okay, contoh, Adam duduk kat mana, Adam? Area mana? Kod saya boleh bayangkan ke kat mana? Kalau kamu duduk kat area sekolah pun boleh, tak ada masalah. Sebab nanti kamu akan lukis peta lakar. Okay, di kawasan tempat tinggal kamulah. Okay, kalau dah macam tak boleh nak fikir kapal sangat tempat pembuangan sampah kat mana ataupun tak ada kawasan kilang. Okay, kalau yang macam area Setia Damai ke, kalau tak silap saya ada Setia Damai ke Setia apa dah area situ yang ada pusat kita semula pun boleh nak buat kat situ. Berdekatan dengan rumah kamu ataupun kawasan rumah kamu. Okay, tadi kat mana? Kawasan kajian lah. Mesti ada peta lakar. Okay, begini peta lakarnya. Peta lakar kawasan kajian dan tafsiran. Okay, kamu dah belajar kan macam mana nak lukis peta lakar. Lukis simbol sahaja. Okay, kawasan kajian tu kalau kamu guna tempat area kawasan rumah kamu, kawasan perumahan rumah kamu lah. Mesti ada petunjuk. Okay, macam kita lukis peta lakar lah. Boleh rujuk dalam buku aktiviti ataupun buku teks di tajuk peta lakar iaitu bab 3. Okay, jelas untuk peta lakar. Mesti yang ni dia simple sangat ni, tak ada arah mata angin, banyak benda tak ada ni. Perlu adalah arah mata angin, tajuk, petunjuk, simbol dan juga pemidang. So kat sini dia tak ada arah mata angin. Tajuk dia dah ada. Okay, mesti lengkap lah, itu juga markah. Okay, kita urutan kena tengok yang ni. Next, objektif kajian. Okay, kalau kamu tengok kat sini, dia buat seterusnya dia blok kat sini. Okay, objektif kat sini 3 je, tetapi perlu ada 6. Macam mana nak buat 6 ni? Macam mana nak buat 6 ni? Alah, banyak ni. Tak fikir dah. Benda tu dah ada dalam ni. Dalam file yang saya share tu dah ada. Ini semua objektif. So kamu just copy dan paste. Ambil je. Nombor 1 tulis. Tadi apa? Memberi definisi konsep sisa domestik. Okay, itu objektif yang pertama. Objektif yang kedua, mengenal pasti jenis-jenis ciri sisa domestik di kawasan kajian. Objektif yang ketiga, mengkaji punca-punca bla bla bla. Okay. Objektif yang keempat yang ini. Objektif yang kelima ini. Objektif yang keenam ini. Semua mesti ada. Okay. Jelas setakat ni untuk objektif? Ya, cikgu. Jelas. Okay, good. Seterusnya lepas objektif, kita buat kaedah kajian. Okay. Untuk kaedah kajian, kat mana? Okay, untuk kaedah kajian, okay, kalau kat sini dia bagi 2 je. Tetapi untuk PT3 yang sebenar ataupun
untuk pemakaian sebenar lah, mesti ada sekurang-kurangnya 3 kaedah kajian. So pemerhatian, okay. Salah satunya pemerhatian, maksudnya kalau kamu buat kawasan bersekitaran rumah kamu nak tengok, keluar je lah kamu tengok, ambil gambar kawasan sekitar rumah kamu berkaitan dengan sisa domestik ni. Okay, ataupun dalam rumah kamu kan ada bahan buangan yang organik, bukan organik, so kat situ pun boleh nak ambil gambar. Pemerhatian, boleh je, tak ada masalah. Okay, so huraikan sedikit. Saya telah menjalankan pemerhatian di kawasan di sekitar mana untuk mengenal pasti jenis-jenis sisa domestik di kawasan ini. So kalau kat kawasan perumahan kamu ada tong sampah yang mengasingkan jenis-jenis sampah, ambil gambar. Kat kawasan rumah kamu pergi keluar rumah kamu, ambil gambar tong sampah yang kamu guna pun boleh, tak ada masalah. Simple je, itu yang akan diletakkan dalam lampiran nanti. Okay, so yang kedua rujukan, ni confirm semua kena ada. Ngambil ni memang adalah pemerhatian dan juga rujukan. Okay, pemerhatian dan rujukan ni maksudnya kamu tengok buku teks untuk dapatkan maklumat tentang konsep apa-apalah. Kalau nak guna rujukan ni boleh guna buku teks geografi ataupun melayari internet. Okay, ni boleh terus ambil yang ni pun tak apa, nak tengok yang ni pun tak apa. Okay, yang tak ada kat sini adalah apa dia? Kaedah apa lagi yang ada kat sini? Tadi saya dah terangkan kaedah kajian, jangan pening scroll. Okey. Pemerhatian, kaedah soal selidik. Kalau kamu buat soal selidik, sekurang-kurangnya kena ada 10 responden. Macam mana cikgu mana boleh nak pergi ke rumah orang nak bagi soalan? Jangan risau, sekarang ni kan dah ada Google Form. So kamu boleh guna Google Form, kemudian bagi soalan tersebut, link soalan tersebut kepada jiran tetangga, 10 orang je kita nak. Kena bagi yang orang yang kawasan tu lah, jangan pula bagi kat BFF kamu yang duduk kat Meru ke, kat Kapar ke. Kena bagi kat responden yang duduk di kawasan kajian kamu. Kalau Setia Alam, di Setia Alam sahaja. Kalau di Meru sahaja, tak boleh jauh-jauh sebab kita buat kajian dalam kawasan tersebut. Okey, temu bual tak digalakkan lah sebab tak digalakkan bersemuka. Kalau nak buat pun boleh, tak ada masalah. Tapi sekurang-kurangnya menemu bual 3 orang. Nak buat secara Google Meet pun boleh kan? Kita kan sekarang dah canggih kan nak buat kaedah ni. Okey, jadi kalau buat kaedah soal selidik mesti ada borang soal selidik lah. Yang saya cakap boleh jana melalui Google Form. Apa yang kamu nak tanya dalam soal selidik tersebut? Ini, tengok balik objektif ni. So kamu boleh tanyalah dengan jawapan atau kamu nak bagi jawapan terus, suruh dia tik je ataupun minta pendapat dia. Tapi saya lebih senang kamu bagi jawapan tertutup lah, maksudnya dah bagi jawapan siap-siap, kamu punya responden tu yang menjawab tu perlu tik saja, tu lebih senang. So apa dia, contohlah tanya, apakah jenis-jenis sisa domestik di kawasan tempat tinggal kamu? Jenis soalan lah. Okey, apakah punca-punca, pada pendapat anda, apakah punca-punca pembuangan domestik? Nak buat soalan berdasarkan objektif. Okey, at least 3 tu lah. Kamu nak bincang dengan kawan kamu pun boleh, tak ada masalah nak buat soal selidik ni. Soal selidik pula, soalan untuk soal selidik. Okey, clear berkaitan dengan kaedah, kena ada 3 So daripada sini nanti kamu tambah lagi 1 je lah soal selidik. Ataupun nak buat temu bual pun boleh, tak ada masalah. Okey, ada soalan berkaitan dengan kaedah kajian? Ada cikgu. Tak ada cikgu. Okey. Kita balik tadi kat sini, tadi kat mana tadi? Objektif dah, kaedah dah. Okey. So, untuk minggu ni saya nak kamu siapkan 5 ni dulu. Okey? Next saya akan terangkan untuk hasil kajian lah pula. Dan tambah lagi 1 soalan-soalan sidik pun dah boleh mula untuk buat. Okey. Tak apalah, saya sambung teruslah untuk tu, tapi untuk minggu ni 5 benda tu lah buat dulu. Senang je tu. Cikgu, 5 benda tu apa? Apa dia? 5 benda tu apa benda?
Sampai ni je. Jadual kerja, penghargaan, kawasan kajian dengan pentelakar, objektif kajian dan juga kaedah kajian. Oh, okay. Jadual kerja kamu buat macam atas tadi, nanti kamu perlu lengkapkan day by day lah apa yang kamu dah buat. Penghargaan pun dah ada, kawasan kajian, cuma kamu kena perlu buat pentelakar je lah. Pentelakar tu kena fikir sendiri. Objektif kajian pun boleh copy paste terus daripada apa yang saya akan bagi nanti. Kaedah kajian tambah lagi satu sahaja soal selidik kalau kamu nak buat soal selidik. Satu lagi temu bual kalau kamu nak buat temu bual. Dua-dua tersebut memerlukan soalan untuk dilampirkan dalam rumusan nanti. Okey, so kita tengok balik. Seterusnya hasil kajian lah. Bila kamu dah buat kajian, dah buat soal selidik apa semua, dah agihkan. So ini hasil kajian ni macam mana nak tengok, nak buat apa sebenarnya. Hasil kajian ni adalah daripada objektif. Objektif kat mana? Tak ada, pendahuluan tak ada. Ikut yang ni je, senarai kandungan ni je Okay, so inilah untuk hasil kajian ini yang kamu perlu isi. Macam mana nak buat hasil kajian? Okay, tengok ke atas balik. Hasil kajian. Yang pertama definisi sisa domestik. Yang ni tak ada masalah, ini tak perlu temu bual lah kan. Kamu boleh buat sama ada nak cari melalui internet, tengok search kat Google kan, ataupun kamu nak ambil daripada buku teks. Okey, tak ada masalah. Tapi kena bagi tahu last sekali rujukan, kena bagi tahu di apa rujukan yang kamu guna. Okey, yang kedua jenis-jenis sisa domestik. Ini semua ambil daripada objektif. Jenis-jenis sisa domestik di kawasan kajian. Okey, yang ni yang ni melalui pemerhatian ataupun kamu nak search pun boleh jenis-jenis sisa domestik. Okey ni, boleh disokong dengan foto jika perlu, tak wajib lah sebab musim PKP ni. Boleh ambil gambar sisa domestik di rumah sahaja untuk sebagai lampiran. Dalam hasil kajian ni tak ada gambar lagi. Dalam lampiran nanti. Contoh kamu nak ambil sisa domestik, apalagi dalam tong sampah lah kan. Tong sampah kamu ke nak menunjukkan mana jenis-jenis sisa domestik yang ada dalam kawasan rumah. Okey. Untuk yang B. Untuk yang C, punca-punca pembuangan sisa domestik. Tengok ni. Punca-punca pembuangan domestik. Okey. Inilah kita ambil untuk hasil kajian. Kita nak ulas balik. So yang ini perlu ada isi, apa punca-punca dia. Kita tengok sikit dekat ni, ada tak dia beri contoh. Okay, ini kesan dah. Ini konsep. Ini yang pertama sekali, konsep sisa domestik. Ini diambil daripada Wikipedia. Kena bagi tahulah. Ataupun daripada buku teks, macam mana. Terangkan konsep-konsep dia. Yang kedua, jenis-jenis sisa domestik di tempat kediaman kamu, di kawasan kajian kamu. Okay, so ni boleh bagi tahu daripada pemerhatian saya. Okay, boleh ambil lah daripada sini sikit-sikit. Okay, kalau ambil yang copy paste terus, janganlah tercopy paste sekali dengan yang ni. Okay, ni nak bagi pendedahan kepada kamu je macam mana nak buat kajian. Okay, seterusnya betulkah kita tengok kesan-kesan tadi? Kita nak punca. Ada tak punca kat sini? Dia kurang satu lah, tak ada punca. Okay, so kalau kamu nak tahu punca-punca pembuangan domestik ni, kena bagi tahu isi dia. Yang pertama sekali nak cakap apa punca dia? Punca yang kamu boleh tengok di kawasan kamu. Di kawasan rumah kamu. Boleh bagi tahu dikaitkan dengan kawasan kajian. Contohnya berdasarkan pemerhatian yang kamu lakukan, saya dapati punca pembuangan domestik ini adalah daripada sisa pembuangan daripada rumah. Bolehlah cakap macam tu. Okay, kaitkan dengan kaedah kajian iaitu melalui pemerhatian. Contohnya dah bagi tahu kan pemerhatian yang dilakukan macam mana. Kamu tengok berdasarkan taman perumahan kamu ke. Okay, itu satu. Ataupun daripada hasil dapatan soal selidik, daripada borang soal selidik, antara punca pembuangan domestik ini adalah apa? Okay, ni boleh search kat Google, kamu boleh tengok punca-punca dia dan kamu boleh buat jadikan jawapan dalam soal selidik kamu. Okay,
Okay. Bagi 3 isi pun dah mencukupi. Untuk minggu ni buat 5, ya betul. Untuk minggu ni buat 5 tu je dahulu. Ni saya nak bagi tahu, terangkanlah. Okey, seterusnya kesan-kesan. Bagi 3 kesan sahaja. Dan cadangan langkah. Sekurang-kurangnya 2 isi dan huraian. Langkah seharusnya dapat mengatasi kesan yang diberi. Kena berkaitan dengan kesan yang kamu beri. Huraian ni. Okey, jenis ada kesan-kesan. Okey. Contohnya di kawasan kamu banyak sangat sampah sarap menyebabkan pencemaran bau ataupun wabak penyakit. Contoh kalau dekat bandar ni apa? Dekat kawasan setia alam ni apa? Denggi lah. Berdasarkan kajian saya juga penduduk turut menghadapi masalah seperti wabak penyakit di persekitaran. Bagi tahulah apa dia. Ni boleh pakai juga ni. Banjir kilat. Kalau tak ada kat setia alam mana ada banjir kilat kan? Pernah lagi wujud banjir kilat di sini kat KL ni. Tukarlah, cari benda lain. Okey, kesan-kesan ni pun kamu boleh tengok daripada pemerhatian ataupun soal selidik ataupun kamu boleh Google. Senang je semua. Ni saya terangkan dulu lah, ni tak perlu buat lagi. Okey, seterusnya langkah mengurangkan kesan pembuangan. Langkah-langkah dia. Ini isi dia hasil kajian. Apalah yang ni kita tengkarkan dulu kepada yang ni dululah. Tak banyak-banyak nanti lupa pula nak buat yang mana. So ingat saya highlightkan yang ini saja yang perlu buat untuk minggu ni. Okay. Jadual kerja, penghargaan, kawasan kajian bertelakar, yang sesakit bertelakar lah sebab yang lain semua dah ada. Okay, objektif kajian dan juga kaedah kajian. Okay, boleh? Ada soalan setakat ni? Ada masa lagi lepas ni bolehlah cikgu. Kalau saya pilih untuk type macam mana boleh lukis bertelakar? Boleh. Guna je lah words. Boleh, tak ada masalah. Tapi mesti format bertelakar tu lah. Lukis dalam words lah maksudnya. Ambil shape buat, kalau nak buat bentuk-bentuk patah ambil shape apa? Insert shape yang petak tu. Okay, boleh? Boleh lukis. Tak ada masalah. Pelonggaran tahun ni. Okay, so ada soalan lagi. Ada masa lagi lepas ni kamu boleh lah. Terus kalau nak buat nanti saya share semua segala ni di Telegram kelas masing-masing. Okay, so nanti minggu depan saya akan terangkan lebih detail lagi lah berkaitan dengan hasil kajian. Okay. Soal jiran, gambar. Kalau buat temu bual kena ambil gambar. Kalau buat soal selidik, soalan yang dia jawab tu. Google Form yang dia jawab tu. Print screen tampal pada, akhir sekali pada lampiran lah nanti. Okay. Lagi soalan cikgu kena tunjuk bukti. Itulah bukti. Memang kalau buat temu bual kena bukti. Kalau buat pemerhatian pun kena bukti bagi gambar. Dia ada 3. Okay, saya bagi tahu kaedah kajian tadi ada 3. 1, apa tadi? Pemerhatian. Yang kedua, rujukan. Yang ketiga, terpulang. Kamu nak buat soal selidik ataupun temu bual. Okay. Kalau soal selidik nak 10 sahaja. 10 responden je. Maksudnya kamu kena bagi pada 10 jiran-jiran kamu. Kalau kamu ada 10 orang kawan, area jiran-jiran, suruh je lah dia orang jawab. Tak ada masalah. Okay, cuma boleh bagi link kajian yang macam buku teks. Link kajian macam buku teks. Macam mana tu? Apa yang tak ada dokumen? Alia, macam mana tu link kajian yang macam buku teks? Apa tu? Okay, kalau tak nak buat soal selidik, boleh buat temu bual. Nak temu bual siapa? Buat temu bual secara online pun boleh. Temu bual mula-mula. Kalau tu dah dengar kuciran tu. Saya nak buat dalam Google Doc tu. Boleh. Memang digalakkan dalam Google Doc. Google Form. Yang mana? Yang ni ke? Contoh yang ni ke? Alia? Okay. Ya, nanti saya share link dia. Kaedah melayari internet itu boleh ke? Itu kaedah tu dikira sebagai rujukan. Okay. Saya cakap 3 sama yang ketiga, yang wajib, bukan yang wajib lah, yang biasa yang senang paling senang kamu buat. Pemerhatian, kaedah rujukan. Dan yang ketiga, apa ya? Temu bual kawan-kawan boleh, tak ada masalah. Janji kawan tu, kamu duduk kat Setia Alam, kamu kena temu duga orang yang kat Setia Alam tu lah. Jangan pergi temu duga yang kat Meru tu.
Temu duga pula, astagfirullahaladzim. Interview, temu bual. Okay, kalau temu bual senang. Sebab apa dia nak 3 orang sahaja? Boleh, kamu temu bual mak kamu dulu buka kan. Cari lagi 2 orang jiran lain. Buat secara Google Meet. Secara WhatsApp pun boleh, tak ada masalah. Cuma nanti nak buktinya, kamu print screen lah kamu punya WhatsApp ataupun Telegram. Kalau buat melalui Google Meet, print screen Google Meet, kena simpan. Setiap bukti kena simpan. Dan juga soalan juga saya nak, boleh, tak ada masalah. Asal dia duduk kawasan tu. Tak kisahlah bangsa apa pun. Asal dia duduk kawasan kajian kamu. Okey, kalau soal selidik kena tanya apa? Okey, saya dah bagi tahu tadi. Boleh. Boleh, nanti ambil gambar. Okey? Elisa? Kenapa pula yang kat Indonesianya? Kat sini je, kat kawasan kajian kamu. Kat mana tadi saya nak cakap, siapa yang cakap tadi? Oh, soalan. Soalan dia kamu buat berdasarkan ni, 10 soalan ke ataupun 5 soalan pun boleh, tak ada masalah. Kamu nak tahu apa? Nak tahu punca-punca. Okay, apakah punca-punca pembuangan sisa domestik di kawasan tempat tinggal anda? Macam tu je. Kamu tengok soalan kat sini. Okay. Soalan berdasarkan objektif. Yang kajian kes tu kan cikgu, kalau tak nak buat kat Words tapi nak buat kat Google Docs, boleh. Boleh, okey, sorry. Faham. Kena buat at least 5 soalan. Yang hidup sajalah. Ini kan, kalau ada pemata memang pula hinga. Okey, apa lagi? Okay, yang soal selidik tu kan. Soal selidik ataupun soalan temu duga, temu bual. Okay, temu duga je, temu bual. Okay, temu bual boleh check daripada ni. Boleh tengok daripada objektif. So, yang pertama kamu nak tanya, orang yang nak tanya tu kamu cakap, kamu tanya pula. Soalannya salah satunya, apakah jenis-jenis sisa domestik di kawasan tempat tinggal anda? Dah satu soalan. At least 5 soalan lah. Soalan tu mesti akan membantu kamu dalam nak buat rumusan ataupun hasil kajian nanti. Okay? So soalan kedua, apakah punca-punca pembuangan domestik di kawasan tempat tinggal anda? Ada 2 soalan kat situ. Okay, kalau kamu buat soalan dan make sure okay tak cikgu, boleh tanya saya, PM saya. Okay? Yang ketiga, berikan apakah kesan-kesan pembuangan sisa domestik di kawasan tempat tinggal anda? Dah 3 soalan. Bina soalan berdasarkan objektif. Kamu nak tanya konsep pun boleh, bukan definisi. Apakah yang anda faham berkaitan dengan sisa domestik? Boleh, tak ada masalah. Asalkan ia berkaitan dengan objektif kamu. Okay? Okay, kalau macam nanti biarkan dia PDF ke atau kena print sebab saya buat. Okay, hantar kepada saya dalam bentuk PDF. Encik mana ni? Kalau encik yang duduk kat rumah kamu boleh. Kalau Encik Razak yang bekas Perdana Menteri tu memang hidup lah, bukan duduk kat kawasan rumah kamu. Cikgu, boleh. Tapi salah seorang je lah. Okay, kalau dalam rumah kamu tu, kamu temu bual parents, dah seorang. Okay, lepas tu yang lain tu janganlah satu rumah je kan. Orang sebelah je. Orang sebelah ke, okay. Dan nanti dapat, sebab apa? Sebab nanti dapat jawapan yang lebih kurang sama. Tak variasi lah jawapannya. Cikgu Razi, tengok anak cikgu ni. Okay. Okay, ada soalan. Saya rasa sampai situ saja untuk hari ini. Nanti saya sharekan dokumen-dokumen yang perlu. Ada tak kaedah lain? Macam case typing in the document apa tu? Terciang. Okay, kalau kita tengok, kalau saya pernah diterangkan, kaedah kajian ada 4 sahaja. Iaitu pemerhatian, temu bual, kaedah soal selidik dan juga kaedah rujukan. Ya salah. Nurul Ain, tadi saya just cakap untuk soalan, yes, write in the Microsoft Word also can. Okay, type dalam Microsoft Word and then you convert to PDF. Okay, Nurul Ain, apa yang nak kena tanya kamu tengok kat sini. Saya dah bagi contoh-contoh tadi. Contoh satu soalannya, apakah jenis-jenis sisa domestik di kawasan kediaman anda? Contoh, nak buat soalan kena tengok berdasarkan objektif ini. Apa yang kamu nak tahu?
Okey, apanya? Yang mana nak bagi bukti macam mana? Yang mana ni dokumen? Faik, boleh. Boleh Faik, salah seorang sahaja. Okey? Temu bual soalan, saya nak soalan dan juga gambar. Kalau kamu buat secara Google Meet, print screen sahaja Google Meet yang kamu buat. Kalau secara WhatsApp, print screen sahaja WhatsApp yang kamu buat. Tapi gambar mesti ada. Gambar orang yang kamu, ya, sekali je kan. Setiap orang sekali. Tapi sekurang-kurangnya nak kena ada 3 orang. 3 orang, nampak tak kat sini? Okey? Untuk temu bual 3 orang. Untuk soal selidik 10 orang. Okey? Bezanya soal selidik kamu hantar je. Tak payah nak temu bual dia. Kamu hantar je borang soal selidik, tak payah ambil gambar orang yang jawab tu. Boleh? Boleh. Tapi seorang je lah. Kalau lebih jangan bagi tahu saya tak nak tahu. Pandai-pandai lah. Jadi senang. Apa yang mudahkan kamu? Kita kata PKP ni kan malas juga nak fikir berat-berat kan. Apa sahaja. Okay, tapi untuk soal selidik, kamu kena lampirkan borang yang mereka jawab. Ini lagi soalan. Faik nak tanya ni soalan yang kat dalam ni, kat objektif ni. Ni objektif tau. Kamu tanyalah. Contohnya nak temuduga siapa? Mama kamu, papa kamu, nenek kamu. Tanyalah. Papa, apa yang papa rasa, apa tahu tak jenis-jenis sisa domestik kat kawasan rumah kita ni? Papa kamu pun jawab, tak ada masalah, boleh. Macam tu lah. Tapi kena tengok dekat objektif ni lah. Okey, soalan yang kamu nak tanya adalah soalan yang berkaitan dengan objektif. Apa yang kamu nak tulis dalam hasil kajian nanti. Jangan tiba-tiba tanya, apakah makanan kegemaran anda? Tak sesuai. Okey, apakah K-drama yang paling anda minat? Tak ada. Tak ada kaitan. Okey. Tanya 6 soalan ni je lah. 6 soalan ni, yes. Sekurang-kurangnya 6 soalan ni. Kalau lebih lagi kamu nak tahu pun boleh. Tapi berkaitan dengan sisa domestik. Okey? Faham, bagus. Ada soalan lagi? Ada? Semua jelas? Tak ada soalan. Okey, saya rasa dah faham lah ya. Okey. Ya. Lepas ni bolehlah nak sambung, nak terus buat ke apa ke. Berapa helai? Saya check dulu kat sini ada tak? Tak ada. Asal cukup semua benda ni, tak apa, tak ada masalah. Mesti ada, dia tak ada kaitan dengan berapa helai. Asal isi-isinya lengkap, semua benda ni ada, okey dah, perfect dah. Okey. Tak ada limit berapa kat sini ada, tak ada limit berapa page. Tapi semua isi-isi mesti ada. Okey. Dalam tu sekali saya dah sertakan sekali. Perancangan kerja itu ikut dalam tu ke atau buat sendiri. Tapi jadual kerja tu kan. Tapi yang atas dan yang bawah sekali wajib ada. Okey, yang lain suka kamu lah. Tapi yang ni kita bincangkan hari ni, boleh buat juga. Okay, lepas tu kononnya lepas ni kamu nak buat kerja, muka surat hadapan je dulu boleh dan juga penghargaan. Ataupun nak buat sekali harung semua, objektif kajian, soal jawab, tulis semua terus untuk hari ni. Dalam satu kolom. Okay. Okay, ada soalan lagi? Clear rekod ya? Ada masa lagi berapa minit? Sekarang pukul apa? Tak apa, kamu boleh je tanya saya nanti. Kalau tak faham boleh tanya kat Telegram. Ada masa lagi setengah jam. Sempatlah kot kalau nak buat tu. Kalau kamu buat secara bertaip memang sempatlah kot nak buat. Penghargaan, kaedah kajian, kawasan kajian kena tunjuk petelaka je ke cikgu. Yes, buat petelaka di kawasan kajian rumah kamu tu lah. Okay? Okay, kalau tak ada apa-apa sebelum keluar, sebelum bersurai, okay, boleh buka kamera. Ambil gambar dulu ya. Change layout, okay dah. Ini ada, okay. 1,
2, 3. Alright, thank you semua. Jangan lupa buat yang saya senaraikan tu lah, buat yang tu dulu. Next week kita bincang berkaitan dengan hasil kajian. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Thank you. Okay, sama-sama. Bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama.